Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Okey, Alhamdulillah. Seminggu lagi kita akan bertemulah di sekolah. Sebelum tu hari ni kita akan belajar sirah, um, iaitu berkenaan hijrah membawa rahmah. Okey, pernah dengar tak lagu hijrah? Apa maksud hijrah? Mungkin dah ramai yang dah tahu. Tapi hari ini Ustazah akan ceritalah tentang hijrah. Seperti dalam buku teks kamu ya. Okey, boleh tengok buku teks tajuk Hijrah Membawa Rahmah, unit 1 bagi sirah. Okey. Apakah maksud hijrah? Okey, kita boleh tengok hijrah bererti perpindahan. Dia pindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Contohnya, ia pindah daripada daripada Kuala Lumpur kepada Kuala Terengganu dan sebagainya lah. Mungkin perpindahan itu lebih baik untuk dia ataupun untuk keluarga dia. Okay? Tapi hari ini kita akan belajar tentang hijrah Rasulullah dan para sahabat. Okay, Rasulullah SAW dan para sahabat. Okay. Apakah faktor utama hijrah Nabi Muhammad SAW? Okey, faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad supaya berhijrah. Itu adalah faktor utama. Okey, faktor utama adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi hijrah Rasulullah, kalau hijrah kita ni hijrah pindah. Tapi bagi Rasulullah SAW, okey, la hijrah ba'da hijrah. Itu dalam hijrah Nabi Muhammad ni sekali je dari Mekah ke Madinah, iaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Okey, itu adalah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Okey, seterusnya, apakah hikmah di sebalik hijrah? Okey, bila agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah, semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Okey, selepas itu adalah hikmah-hikmah di sebalik Rasulullah berhijrah. Okey, apakah hikmah di sebalik hijrah? Okey, bila agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah, semakin banyak orang memeluk Islam. Kita baca dulu. Okey. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Okey, bila ramai orang memeluk Islam di Mekah menyebabkan musyrikin Mekah, orang musyrik ni adalah orang yang menyekutukan Allah, yang tidak percaya pada Rasulullah. Dia gunakan kekerasan. Okey, sebab apa kita tengok? Macam mana? Sebab apa Rasul berhijrah ni? Okey, sebab musyrikin Mekah ni dia guna kekerasan. Dia lempar batu ke ataupun dia membunuh orang Islam, menyebabkan dakwah Islam tu semakin disekat. Okey, umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Ada yang diletakkan batu di atas dada mereka. Ada yang dibunuh dan sebagainya. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Okey. Pulauan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Bila ramai ada orang Islam dekat Mekah, lepas tu orang musyrik Mekah ni dia pulaukan. Dia tak mau berkawan dah. Tak mau berkawan, tak mau berjual beli dan sebagainya dengan orang Islam. Jadi para sahabat ni ke Madinah ni secara berperingkat. Ada yang secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah, termasuk Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Kita nak tengok individu yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Okey, sebelum Nabi berhijrah ni, Nabi buat dah satu perancangan.
Hebatnya Rasulullah SAW buat perancangan, iaitu yang pertama, tengok individu ni. Individu ni orang lah, orang yang terlibat ni. Okey, walaupun dia seorang musyrik, tapi Abdullah bin Uraiqit ni, dia ni diupah menjadi petunjuk jalan. Sebab nak pergi ke Madinah, ada jalan-jalan rahsia, shortcut. Ada jalan yang panggil jalan tikus. Tak boleh pergi jalan terang lah. Sebab takut orang musyrik Mekah mencari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ni mengupah Abdullah ni untuk jadi petunjuk jalan. Iaitu dia cari tempat jauh tu. Untuk apa? Tujuan apa Rasulullah buat gitu? Iaitu mengaburi pihak musuh dan mengelakkan dijejaki oleh orang musyrik. Okey, yang kedua, Abdullah bin Abi Bakr ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad ketika baginda digosur. Siapakah Abdullah bin Abu Bakr? Iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sebab apa? Bila ni Rasulullah duduk menyorok dalam gosur, Rasulullah meminta Abdullah bin Abu Bakr ni khabar, memberitahu bagaimana keadaan di Mekah ni. Okey. Yang ketiga, Asma binti Abu Bakr. Ni pun anak Rasulullah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakr. Masa ni dia ditugaskan menghantar makanan. Okey, sehingga masa tu Asma ni tengah mengandung. Begitu hebat Asma binti Abu Bakr. Amir ni ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya, okey, dan membekalkan susu. Okey, Amir ni dia ada kambing, okey. Dia ada kambing, dia tutup. Sebab Asma dengan Abdullah ni pergi jumpa Rasulullah dan Abu Bakr di gosur. Jadi Amir ni dia tutup kesan-kesan daripada jejak tapak tapak kaki Abdullah dan Asma ni dengan kambing. Okey, Okey, seterusnya Nabi Muhammad juga meminta Ali bin Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib ni? Ali bin Abi Talib adalah sepupu Rasulullah SAW untuk tidur di katil baginda dan menggunakan burdah. Burdah ni adalah ada salah satu yang Nabi letak di bahu tu. Okey. Tujuannya adalah untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Okey. Jadi pada 22 Safar tahun ke-14 kenabian. Okey. Okey, ketika ini orang musyrik ni dia akan menghadiahkan siapa yang jumpa Rasulullah ni dapat 100 ekor unta. Pada zaman dulu unta ni memang benda yang sangat mahal. Okey, sampai 100 ekor unta. Jadi ramailah yang cari Rasulullah SAW. Okey. Nabi Muhammad dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Okey, semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Surakah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh lepas-lepas ni mungkin Ustaz dan Ustazah Hawa akan menceritakan lebih lanjut lagi. Okey, setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.